Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Dari kitab Faridatul Faraid bagi Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah. Mana kita daripada 20 sifat tu, sifat yang pertama sifat nafsiyah. Itu sifat wujud. Kemudian 5 sifat sesudah tu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 5 sifat ni sifat salbiyah. Salbiyah ni maksudnya apa? Salab. Salib maksudnya pangkah. Maksudnya sifat salbiyah ni nak menafikan sifat tersebut pada makhluk-makhluk yang lain. Contohnya macam sifat qidam. Artinya sedia ada. Selain daripada Allah Ta'ala tak ada sifat qidam. Selain daripada Allah semuanya hudus. Semuanya baharu. Allah sahaja yang bersifat qidam. Jadi dengan sifat qidam tadi menafikan segala makhluk-makhluk. Maksudnya Allah Ta'ala tu tidak serupa dengan makhluk. Menafikan makhluk tu tidak serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga sifat baqa. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada dengan sifat baqa. Dengan sifat baqa tu menafikan sifat fana. Jadi nak menafikan bahawa makhluk tidak bersifat dengan sifat baqa. Begitulah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baharu. Qiyamuhu binafsihi. Dia wujud dengan sendirinya tanpa perlu ada yang menciptakannya, yang menjadikannya, dan dia tidak memerlukan sokongan daripada segala sesuatu selain dia. Kemudian sifat dia dengan wahdaniyah, artinya dia esa. Jadi dengan sifat keesaan dia tadi, dia menafikan segala yang bersekutu dengannya. Jadi kita masuk pada sifat yang ma'ani. Sifat yang ma'ani ni kita tengok daripada keenam wahdaniyah, daripada keesaan, sifat keesaan tadi. Dan bawah tadi ketujuh kudrat. Jadi kita masuk pada sifat yang ma'ani ni, yang pertama sekali adalah kudrat. Artinya kuasa. Iaitu sifat yang wujudiyah. Lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muwafaqat iradat. Yang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu adalah zat yang mempunyai sifat kudrat. Faham tak? Allah Ta'ala tu dia ada kudrat. Zat dia tu memang mempunyai sifat kudrat. Jadi sifat kudrat tu sifat yang memang wujud pada zat dia. Dan wujud sifat kudrat tu dia sedia ada. Mana dah sedia ada, dah memang ada pada zat Allah Ta'ala. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang dapat dengan dia mengadakan tiap-tiap yang mungkin. Yang ini Allah Ta'ala dengan sifat kudrat tadi, dia nak menciptakan arash, kursi, langit, bumi. Ataupun dia nak memfanakkan alam ini ke. Ataupun dia nak meniadakan makhluk-makhluk yang diciptakannya ke. Itu semua dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas muwafaqat iradat. Yang ini sesuai dengan kehendak dia. Sebagaimana yang dia telah kehendaki. Jadi sifat kudrat ni dia ada bertakluk, berkait dengan iradat. Ini apabila ada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala ada iradat, kehendak, maka dengan kudrat dia, dia akan melaksanakan segala apa yang dikehendaki. Jadi bagi sifat kudrat ni dia ada ta'aluk. Dan baginya 7 ta'aluk. Bagi sifat kudrat tadi dia ada 7 ta'aluk. Dan erti ta'aluk itu menuntut sifat akan pekerjaan
yang lebih atas berdirinya dengan zat. Dan tiada ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani jua. Ini hanya sifat-sifat ma'ani sahaja yang mempunyai ta'alluq, iaitu kudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam, semua ini sifat yang ma'ani tu dia ada ta'alluq-ta'alluq dia yang akan mana itu secara terperinci lah, secara huraiannya dalam kita nak menjelaskan sifat-sifat ma'ani tadi. Dia ada perbahasan dia. Perbahasan tu berkait dengan ta'alluq. Dan perkara yang perbahasan dengan berkaitan dengan ta'alluq ni dia adalah antara perkara-perkara yang perbincangannya agak dalam, yang tak wajib ketahui, tetapi untuk kita faham, kita kena tahulah. Jadi yang dimaksudkan dengan ta'alluq tadi ialah menuntut sifat tadi, ini sifat kudrat tadi tu, dia menuntut pekerjaan yang lebih atas berdirinya. Ini dengan kudrat tadi tu Allah Subhanahu Wa Taala nak mengadakan ataupun nak meniadakan sesuatu. Dan tiada ada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ani jua. Dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan beberapa ta'alluq ini kerana ia daripada bicara yang dalam, daripada ilmu ini. Maka sebagai bagi mereka yang nak menuntut kefahaman yang tafsil, terperinci, maka satu ta'alluq daripada yang 7 itu ta'alluq suluhi qadim nama dia. Dia nak istilahkan sebagai suluhi qadim, ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq ni maksudnya apa? Berkait. Ya, berta'alluq maksudnya berkait. Suluhi maksudnya keupayaan, kebolehan. Patut Allah Ta'ala tu nak mengadakan ataupun nak meniadakan ke, yang dipatut sesuai dengan keupayaan yang ada pada dia, kebolehan dia, potensi yang ada pada zat Allah Ta'ala tadi tu. Qadim artinya yang sedia ada. Jadi ta'alluq yang pertama namanya ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut kudrat pada azali, yakni pada sedia kala, bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia pada waktu imkan, yakni pada waktu yang dikehendakinya. Waktu imkan lah, waktu yang mungkin lah, waktu yang bila mana Allah Ta'ala nak ciptakan. Kan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ni dalam 6 masa, dalam 6 tempoh masa. Jadi Allah Ta'ala nak mengadakan ataupun nak meniadakan sesuatu tu menurut waktu yang Allah Ta'ala kehendaki lah, itu dimaksudkan dengan pada waktu imkan yang mungkin. Dan 3 daripadanya beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi ni maksudnya pelaksanaan, meluluskan apa yang dikehendaki tadi tu. Hadis artinya yang bersifat baharu. Dan makna tanjiz itu meluluskan, kerana diluluskan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradat pada azali. Ini semenjak azali sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, maka dengan kudrat itu, dengan ta'alluq tanjizi hadis tadi tu, Allah Ta'ala meluluskan apa yang dikehendaki itu, maka ianya pun berlakulah. Ya. Dan yang 3 itu ta'alluqnya dengan mengadakan mungkin kemudian daripada adam yang dahulu. Jadi 3 itu ta'alluqnya dengan mengadakan mungkin kemudian daripada adam. Maksudnya Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang mungkin ini sesudah daripada hal keadaan dia adam, yakni ketiadaan. Mengadakan sesuatu daripada ketiadaan yang dahulunya. Dan ta'alluqnya dengan meniadakan dia kemudian daripada adanya, dan ta'alluqnya dengan mengadakan dia kerana membangkitkan daripada kubur. Jadi di sini ada 3 ta'alluq tadi. Mengadakan mungkin kemudian daripada adam yang dahulu, dan ta'alluqnya dengan meniadakan dia, mula-mula ta'alluq mengadakan dia menciptakan dia, kemudian meniadakan kemudian daripada adanya, dan
mengadakannya semula, yang ni membangkitkan daripada kubur. Faham tak? Maksudnya ada 3 peringkat kejadian kita kan. Maksudnya daripada kita tak ada, maka diadakan. Itu pun dengan kudrat Allah Ta'ala, dengan takluk tanjizi hadis dia. Kemudian daripada ada tadi, kita ditiadakan pula, mati kan. Kemudian peringkat yang ketiga, kita dibangkitkan semula sesudah mati, ini di alam barzakh kan, ataupun dibangkitkan pada hari akhirat nanti. Jadi ini semuanya adalah dengan takluk tanjizi hadis Allah Subhanahu Wa Taala, kerana membangkitkan daripada kubur. Dan 3 takluk daripada yang 7 itu pula beberapa takluk qabzah. Dan makna qabzah itu genggam. Dan murad artinya dan apa yang dikehendaki, apa yang dimaksudkan di sini daripadanya bahawa mungkin itu di dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Ini segala yang mungkinat ini, segala makhluk ni berada dalam genggaman. Itu yang dimaksudkan ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah tu maksudnya qabdah tu maksudnya genggam. Faham tak? Jadi kudrat Allah Ta'ala ni pun dia mempunyai ta'alluq qabdah. Satu tadi ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadis. Kemudian dia ada ta'alluq qabdah. Dan makna qabdah itu genggam. Dan murad daripadanya bahawa mungkin itu, iaitu sekalian makhluk itu di dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Ini nak mengadakan dia ke, ataupun nak meniadakan dia ke, ataupun nak mengekalkan kewujudan dia ke, itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika dikehendaki Allah Ta'ala dikekalkannya atas halnya daripada adam atau wujud, dan jika dikehendakinya digantikan dia dengan lawannya. Nampak, itu semuanya dalam ta'alluq qabdah Allah Ta'ala. Faham tak? Di dalam genggaman Allah Ta'ala. Itu semuanya dengan ketentuan yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan yang 3 itu ta'alluqnya dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud dahulu daripada wujudnya, dan ta'alluqnya dengan berkekalan wujudnya kemudian daripada adam, dan ta'alluqnya dengan berkekalan adamnya kemudian daripada wujud. Jadi itu hal keadaan ta'alluq qabdah tadi. Maknanya 3 ta'alluq qabdah itu apa? Dan yang 3 itu ta'alluqnya dengan berkekalan ketiadaan. Ini kekal sampai bila-bila tak ada. Itu pun dengan genggaman Allah Ta'ala juga. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi dia zahir ke alam wujud ni, dia duduk sentiasa tetap dalam hal keadaan adam, ketiadaan tadi, itu pun dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada waktu imkan wujud dahulu daripada wujudnya, berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud dahulu daripada wujudnya, dan ta'alluqnya dengan berkekalan wujudnya kemudian daripada adam. Contohnya macam syurga dan neraka kan. Allah Ta'ala sebelum tu syurga dan neraka belum diciptakan lagi. Jadi Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka, kemudian Allah Ta'ala kekalkan kewujudan syurga dan neraka tu. Itu pun dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Ini dan ta'alluqnya dengan berkekalan wujudnya kemudian daripada adam, ini dan ta'alluqnya dengan berkekalan adamnya kemudian daripada wujud. Contohnya macam apa ni, makhluk ni, alam ni kan, alam dunia ni, maknanya daripada tak ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adakan dia, kemudian daripada ada nanti Allah Ta'ala akan kiamatkan dunia ni sampai bila-bila dah tak ada dah muncul alam baru pula, alam akhirat. Jadi itu semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta'alluq qabdah tadi, berdasarkan ta'alluq qabdah tadi tu yang bertakluk dengan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala dengan sifat yang lawan bagi sifat kudrat, iaitu lemah.
dan mustahil lawannya iaitu lemah. Jadi apa dalil bahawa menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kudrat? Maka ni dalilnya. Dan dalil kudrat itu bahawasanya jikalau ada ia lemah, ini jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kudrat, dah tentulah Allah Ta'ala itu akan bersifat dengan sifat yang lawannya iaitu sifat lemah. Jikalau ada ia lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini. Yang Allah Ta'ala tak ada dapat membuat sesuatu, menciptakan sesuatu pun daripada makhluk ni. Sebab Allah Ta'ala lemah. Jikalau Allah Ta'ala itu lemah. Dan iaitu batil. Iaitu adalah satu perkara yang sangat mustahil. Dengan musyahadah, dengan penyaksian kita sendiri. Maka sabitlah kudratnya. Maka daripada situ dapatlah kita sabitkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lemah. Bahkan dia mempunyai sifat kudrah, berkuasa, Ta'ala. Dan apabila sabit ia dengan sifat kudrat, mustahillah lemahnya. Nampak? Itu cara dia berhujah. Sebab apa? Ini hujah akli. Ya. Kedelapan. Sifat yang ke-8 iaitu sifat yang kedua daripada sifat ma'ani tadi selepas kudrat, iaitu iradat. Iradah artinya apa? Kehendak. Dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengajanya Ta'ala. Iaitu semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala tu dengan sengaja dia. Dan dengan apa ni, rentahnya dan dengan perintahnya. Tu rentahnya tu maksudnya perintahnya, dan dengan perintahnya. Tiada makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Kerana berhajat itu mustahil atasnya Ta'ala. Ini apabila kita maksudkan dengan sifat iradat, kehendak, artinya kehendak. Bila kita kata kehendak Allah Ta'ala ni dia tak sama macam kehendak makhluk. Macam kalau kehendak manusia ni, bila kita kata kehendak tu maksudnya dia membawa makna berhajat, kan? Sedangkan Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala dikaitkan dengan sifat berkehendak, Allah Ta'ala dia tidak berhajat. Jadi makna kehendak di sisi Allah Ta'ala tu pada zat dia, sifat kehendak tu membawa makna yang lain. Faham tak? Iaitu, dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengajanya, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan perintahnya. Nampak? Dengan rintahnya tu maksudnya dengan perintahnya. Tiada makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Kerana berhajat itu mustahil. Ini kalau kita berhajat, maksudnya kita berkehendak tu maksudnya kita berhajat. Tiada makna kehendak itu berhajat. Nampak tak? Kalau macam manusia, kita kalau aku nak pergi Kedah lah, maksudnya kita berhajat nak pergi ke Kedah. Kalau kita berkehendak nak makan tu maksudnya kita lapar. Kita berhajat kepada makanan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila maksud dia bersifat dengan berkehendak tadi, bukan maksud dia berkehendak dia berhajat, tetapi kehendak dia tu segala yang berlaku semuanya dengan kehendak dia dan dengan perintah dia. Kehendak dia tu membawa maksud perintah, amar dia. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama sesungguhnya arada, innama amruhu urusannya itu, amarnya tadi, iza arada apabila dia berkehendak, syai'an sesuatu, an yaqula dia hanya mengucapkan, menitahkan firman kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jadi sengaja Ta'ala dan dengan perintahnya. Tiada makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan dia oleh kita, kerana berhajat itu mustahil atasnya Ta'ala. Dan iaitu
Sifat iradat itu adalah sifat yang wujudiyah. Ini sifat yang memang wujud pada zat dia. Lagi sedia, lagi sifat bersifat qadim pada zat dia. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang qiyam pada zat dia. Sifat tadi tu qiyam pada zat dia. Yang menentu ia akan mungkin. Ini dengan sifat iradat tadi tu Allah Ta'ala membuat ketentuan. Menentukan segala sesuatu atas sekalian mungkinat ini. Hal keadaan dia, panjang pendek dia, berapa lama tempoh masa hayat dia, wujud dia, tu semuanya dengan iradat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentu ia akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, seperti ditentukan dia dengan wujud atau dengan putih atau hitam. Yang ni Allah Ta'ala nak tentukan kewujudan sesuatu tu, pokok warnanya apa, ya, langit warna apa, air warnanya apa, ataupun haiwan-haiwan warna-warna, dengan semuanya dengan ketentuan yang telah ada pada kehendak zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Atau dengan panjang atau pendeknya dan umpama demikian itu. Ini di sekalian itulah. Berapa lebar dia, berapa tebal dia, berapa luas dia, semuanya dalam ketentuan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ta'aluk iradat itu, sifat iradat pun dia ada ta'aluk dia juga. Dan ta'aluk iradat itu dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrat. Seperti mana kudrat tadi dia ada 7 ta'aluk. Ya. 1 ta'aluk suluhi qadim, 3 ta'aluk tanjizi hadis, dan 3 ta'aluk qabdah tadi. Begitu juga sifat iradat dia pun mempunyai ta'aluk seperti mana sifat kudrat tadi. Ya. Dan ta'aluk iradat itu dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrat. Tetapi ta'aluk kudrat itu ta'aluk mengadakan, dan ta'aluk iradat ini ta'aluk menentukan. Kalau sifat kudrat itu ta'aluk dia ta'aluk mengadakan ataupun meniadakan, kan? Ta'aluk kudrat, berkuasa dia, berkeupayaan dia. Manakala ta'aluk iradat ni pula ta'aluk nak menentukan, nak menetapkan hal keadaan dia, bagaimana panjang pendek dia, ukuran dia, sesuatu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan tu, itu semuanya dengan ta'aluk sifat iradat tadi. Ta'aluk iradat ini ta'aluk menentukan, maka tiada ta'aluk ia dengan yang wajib dan yang mustahil. Hanya ta'aluk dia dengan segala yang mungkin. Kerana yang wajib adalah bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ada kehendak nak buat benda yang mustahil. Contohnya ada Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu satu perkara yang mustahil. Jadi Allah Ta'ala pun tak ada kehendak nak buat benda-benda yang mustahil macam tu. Betul tak? Takkan Allah Ta'ala nak buat satu lagi Tuhan pula sama macam dia, kan? Allah Ta'ala pun tak ada benda kehendak. Jadi sifat iradat tadi dia tak bertakluk dengan benda-benda mustahil. Faham tak? Dia tak bertakluk dengan benda-benda yang wajib pun dia tak bertakluk. Dia hanya bertakluk dengan benda-benda yang mungkin sahaja. Jadi kehendak Allah Ta'ala tu dia tak berlaku untuk diri dia. Zat Allah Ta'ala zat yang wajib, kan? Jadi kehendak Allah Ta'ala tu dia bukannya untuk diri dia. Jadi kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu hanya bertakluk dengan perintah dia ke atas makhluk-makhluk dia. Jadi sekalian mumkinat tadi. Jadi ta'aluk iradat ini ta'aluk menentukan, maka tiada ta'aluk ia dengan yang wajib dan yang mustahil. Dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasanya iradat Allah Ta'ala itu tiada ta'aluk dengan segala yang jahat dan yang keji, tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan iradat dia tadi tu,
bertakluk dengan segala yang mungkin. Segala yang mungkin ni sama ada yang baik ke, yang jahat ke, yang elok ke, yang tak elok ke, itu semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebab tu ada orang yang buat taat, ada orang yang buat maksiat, ada orang yang melakukan ibadah, ada orang yang melakukan syirik dan kufur. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman, itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ta'alluq sifat iradat tadi tu berkait dengan segala, dengan yang baik dan yang jahat. Nampak? Dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Itu menurut kita pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Bagi golongan Mu'tazilah pula, mereka berkata bahawa iradat Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq dengan segala yang jahat. Hanya dengan yang baik saja, yang taat saja. Yang jahat tu dia bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu pandangan pendapat Mu'tazilah. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menurut pendapat sedemikian. Jadi bagi Mu'tazilah tadi yang berkata bahawa mereka itu iradat Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq dengan segala yang jahat dan yang keji. Tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala, melainkan pada maqam mengajar. Dan tiada harus bagi seseorang berhujah ia dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh jadikan itu sebagai hujah dengan mengatakan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Memang pada hakikatnya, tapi pada sudut syariatnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang perkara-perkara yang jahat dan keji. Dan kadarnya dahulu daripada jatuh di dalam maksiat supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Dan berpegang dengan ini hujah yang keji banyak jatuh istimewa daripada upama raja, daripada apa raja dan orang besar-besar tatkala hendak menzalim mereka itu akan orang atau hendak berzina dan sangka mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah Ta'ala dan murkanya. Maka jika menyertaikan demikian itu oleh menghalalkan upama zalim dan zina itu, nescaya kufur mereka itu, wal'iyazubillahi ta'ala. Ini tak boleh jadikan kita menjadikan itu sebagai hujah untuk kita nak melepaskan diri kita bagi melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa, dengan kita mengatakan bahawa Allah Ta'ala juga yang menciptakan segala keburukan-keburukan itu, kan? Hanya pada untuk maqam mengajar supaya kita faham bahawa pada hakikatnya yang menciptakan segala kebaikan dan keburukan itu semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian lagi, tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut kemudian daripada mengerjanya jika kasad ia akan lari daripada had, iaitu hukuman hudud, atau ta'zir, iaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim dengan sebab dosa itu. Maka jika kasad ia akan menegah cerca orang, ini untuk menutup malu keaibannya atasnya, maka harus baginya berhujah dengan demikian itu. Artinya dengan bahawa setiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadarnya juga. Dan tiada harus baginya redha dengan maksiat, dan jika adalah ia dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun. Ini sebagai hamba kita tidak boleh redha dengan kemaksiatan. Mana dan jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah dengan jelas menyatakan kekejian sesuatu perkara-perkara yang maksiat itu, maka kita juga hendaklah membencinya. Tidak boleh kita redha pula dengan perkara-perkara maksiat yang Allah Ta'ala sendiri telah
memurkainya. Dan jika adalah ia dikehendaki oleh Allah Ta'ala sekalipun, meskipun benda itu semuanya berlaku dengan kehendak ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada pihak keadaannya ditegah daripadanya, kerana bahawasanya redha dengan maksiat itu adalah maksiat pula, dan wajib redha dengan maksiat daripada pihak keadaannya itu pada hakikatnya ia dikehendaki Allah Ta'ala, kerana bahawasanya redha dengan hukum Tuhan yang mukhtar Jalla wa'ala. Ini pada sudut hakikat ianya adalah kehendak Allah Ta'ala, maka kita redha pada sudut itu. Tapi pada sudut syariat ianya dimurkai oleh Allah Ta'ala, maka kita juga hendaklah memurkainya. Faham tak? Kita tidak boleh meredainya. Dan mustahil lawannya, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Ini mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada bersifat dengan sifat iradat. Ini mustahil lawannya, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Seperti ada ia dengan tergagah atau dengan lalai atau terlupa daripadanya, atau dengan ta'lil atau dengan tabiat, dan dengan farak, perbezaan antara keduanya, bahawasa yang maujud dengan ta'lil itu tiada terhenti ia melainkan atas illatnya juga. Maka manakala didapatkan illatnya, didapatkan dia dengan tiada terhenti atas sesuatu yang lain seperti gerak anak jari, maka bahawasanya ia illat bagi gerak cincin. Manakala dapat yang pertama, dapatlah yang kedua. Dan bahawasa yang maujud dengan tabiat itu terhenti ia atas ada syarat dan ketiadaan mani', ini yang menghalang seperti api. Maka bahawasanya tiada menghangus ia melainkan dengan syarat menyentuh dan ternafi basah. Ini menyentuh akan api tadi, barulah dia akan hangus, dan hendaklah benda tu tak basah, barulah dia akan hangus. Itu adalah perkara-perkara yang dimaksudkan dengan hal keadaan tabiat tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan sedemikian. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan tergagah ataupun terpaksa dengan lalai atau terlupa daripadanya, ataupun dengan sebab sesuatu ilat ataupun dengan sesuatu tabiat tadi. Maka barang siapa yang iktikadkan bahawasa sesuatu itu memberi bekas dengan ilat atau dengan tabiatnya, yakni dengan zatnya, maka tiada khilaf pada kufurnya. Ini jikalau seseorang tu beriktikad, ini menyangka bahawasanya sesuatu dapat memberi bekas dengan ilat atau dengan tabiatnya, yakni dengan zatnya, maka tiada khilaf pada jumhur sekalian Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa kufur iktikad tersebut. Kerana dia menganggap bahawa sesuatu itu dapat memberi bekas, dapat memberi kesan dengan keadaan dia. Sedangkan yang memberi bekas, memberi kesan itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang iktikadkan bahawasanya memberi bekas dengan kuat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, maka iaitu fasik, lagi mubtadi', yakni bid'ah, dan pada kufurnya itu khilaf. Ini ada perselisihan pendapat bagi menentukan sama ada dia kufur ataupun tidak pada i'tikad dia. Kerana dia menganggap ada kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka kekuatan itu yang memberi bekas, maka itu adalah i'tikad orang yang ahli fasik, yang berdosa dan bid'ah. Namun tidak jatuh pada kekufuran. Itu menurut setengah pendapat. Dan yang rajihnya ketiadaan kufur, itulah pendapat yang rajih. Itu kebanyakan pendapat orang awam, ya. Dan setengah daripada ini orang yang iktikadkan bahawasa hamba ini memberi bekas pada perbuatannya dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Dan barang siapa iktikadkan bahawasa Allah Ta'ala jua yang memberi bekas, tetapi berlazim-laziman antara segala sebab yang adi, yang menurut adat,
dan antara barang yang menyertainya itu berlazim-laziman pada akal, tiada mungkin bersalahannya, maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adi, hukum adat, dan terkadang membawa kepada kufur. Dan barang siapa i'tiqadkan baharu segala sebab, ini segala sebab itu semua adalah bersifat baharu dan tiada dapat memberi bekas ia dengan ilat, dan tiada dengan tabiatnya, dan tiada dengan kuat yang dijadikan Allah pada zat padanya, dan i'tikad ia akan sah menyalahi seperti didapatkan sebab seperti makan, dan tiada didapatkan musabab iaitu kenyang. Hanya yang memberi bekas pada musabab itu Allah Ta'ala jua, maka orang inilah orang muwahhid, ini orang yang bertauhid, yang dapat kelepasan dengan kurnia Allah Ta'ala. Faham? Dia nak menjelaskan tentang i'tiqad yang sepatutnya ada bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, bahawa yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua. Dan barang siapa i'tikadkan baharu segala sebab dan tiada memberi bekas ia, ini segala sebab makanan contohnya, kalau kita nak kenyang kita perlu makan, makan tu sebab sebagai makanan tu sebagai sebab untuk kita kenyang. Jadi makanan tu semuanya bersifat baharu, ya, baharu segala sebab dan tiada memberi bekas ia. Jadi makanan tu pun tak boleh nak bagi kenyang, tak boleh nak bagi kesan kenyang, melainkan Allah yang bagi kenyang, ya. Dan tiada memberi bekas ia dengan ilat, dengan kesan daripada makanan tadi tu, dan tiada dengan tabiatnya. Ini tabiat makanan itu mengenyangkan, dan tiada dengan kuat yang dijadikan Allah padanya. Ini kekuatan, keupayaan, zat-zat yang ada, khasiat yang ada pada makanan tersebut, dan i'tikad ia akan sah menyalahi seperti didapatkan sebab seperti makan, dan tiada didapatkan musabab iaitu kenyang. Hanya yang memberi bekas pada musabab itu Allah Ta'ala jua. Maka orang inilah orang muwahhid yang dapat kelepasan dengan kurnia Allah Ta'ala. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa Allah lah yang memberi bekas, memberi kesan dengan kehendak dia, ya. Dan ketahui olehmu bahawasanya iradat itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha. Ini iradat itu pada di sisi ahli sunnah, kehendak tadi di sisi ahli sunnah lain daripada suruh dan redha. Suruh artinya perintah, dan redha dan ilmu. Maka terkadang mengadakan dan menyuruh dan redha ia dengan sesuatu seperti ini. Kadang-kadang iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dia merujuk kepada suruhan. Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah Ta'ala pun suruh, Allah perintahkan. Kadang-kadang kehendak Allah Ta'ala tu dia ada dalam keredaan dia, ya. Maka terkadang mengadakan dan menyuruh, ini Allah Ta'ala suruh, Allah perintah, dan redha ia dengan sesuatu seperti iman Abu Bakar. Iman Abu Bakar radhiyallahu anhu, yakni Allah Ta'ala perintahkan, suruh Abu Bakar beriman, dan Allah redha dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Abu Bakar tadi. Allah redha. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang-kadang kehendak Allah Ta'ala ni dia boleh berlaku dalam keadaan macam mana, dan terkadang tiada menghendaki, dan tiada menyuruh, dan tiada redha, dan tiada redha ia dengan dia, seperti kufurnya. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berkehendak Sayyidina Abu Bakar itu menjadi seorang yang kufur, dan Allah Ta'ala pun tak redha Sayyidina Abu Bakar itu sebagai orang yang kufur.
dan terkadang menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada redha ia, seperti kufur Firaun. Ini Firaun tu Allah Subhanahu Wa Taala tak terkadang menghendaki dan terkadang mendaki dan tiada menyuruh dan tiada redha. Ini kufur Firaun tu Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh Firaun kufur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak redha dengan kekufuran Firaun dan terkadang menyuruh dan redha ia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang kehendak dia tu disuruh dan redha ia dan tiada menghendaki, tapi Allah Taala tak mengkehendaki ia, seperti imannya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tak berkehendak Firaun itu beriman. Itu pada kehendak dia, ya. Tapi dia suruh Nabi Musa AS pergi dakwah dia, dakwah pada Firaun tadi. Tapi Allah Taala memang tak berkehendak Firaun itu jadi orang yang beriman. Dan yang demikian itu kerana hikmah yang mengetahui ia akan dia. Jadi semua perbezaan kehendak Allah Taala itu berlaku pada hal keadaan berbeza, ya. Berbeza menurut hal keadaan tertentu itu semuanya dengan hikmah yang ada pada iradat Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak dia semata-mata. Tiada siapa yang mengetahui ia akan dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak akan ditanya berkenaan apa yang telah dilakukannya dan mereka lah yang akan ditanya. Yang ini manusia tu yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Apa yang Allah buat, siapa nak tanya? Siapa berani nak tanya? Kan? Siapa yang nak tanya Allah Ta'ala? Kenapa kau buat macam tu? Sebab dia Tuhan. Dia tak akan ditanya oleh siapa-siapa. La yus'alu amma yaf'alu. Dia tidak akan ditanya berkenaan apa yang dia perbuat. Dan mereka lah yang akan ditanya. Maka jadilah segala bahagi itu 4. Dan redha itu lazim bagi suruh. Jadi segala bahagi tadi ada 4 bahagi. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh dan Allah redha. Ada yang Allah Ta'ala suruh dan Allah Ta'ala tak redha. Ya. Ada yang Allah Ta'ala suruh dan redha, seperti imannya Sayyidina Abu Bakar tadi. Itu satu contoh. Yang pertama. Kemudian kadang-kadang Allah Ta'ala tak suruh dan tidak redha. Contohnya kufur Sayyidina Abu Bakar. Dan terkadang Allah Ta'ala tak suruh dan tidak redha. Contohnya kufur Fir'aun tadi. Kufur Fir'aun. Dan terkadang disuruh dan dia redha. Tapi Allah Ta'ala tak kehendaki. Seperti imannya. Ini Allah Ta'ala tak mengkehendaki Fir'aun tu menjadi orang yang beriman. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi Musa AS pergi dakwah dia. Dan demikian itu kerana hikmah Allah Ta'ala. Jadi ada pembahagian tadi ada 4. Jadi daripada kesimpulan tadi, maka jadilah segala bahagi itu 4. Dan redha itu lazim bagi suruh. Jadi keredaan Allah Ta'ala tu selalunya dia lazim dengan apa? Dengan segala perintah Allah Ta'ala. Di mana ada perintah Allah Ta'ala, di situ ada keredaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan redha itu lazim bagi suruh. Jadi keredaan Allah Ta'ala yang mana kita tuntut ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, keredaan kau yang aku tuntut. Keredaan Allah Ta'ala tu di mana kita nak tuntut? Dituntut selalu di dalam segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Di dalam perintah-perintah Allah, di situ ada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalil iradat Allah Ta'ala itu, bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat, bahawasanya jikalau Allah Ta'ala tidak memiliki sifat iradat, tidak berkehendak, jika ternafi daripadanya oleh iradat, nescaya adalah ia lemah. Ini Allah Ta'ala tak ada kehendak. Lemah lah maksudnya.
dan itu mustahil kerana terhenti kudrat. Kerana bila Allah Ta'ala lemah, kudrat dia pun tak dapat nak di-apply, tak dapat dilaksanakan kan. Sebab dia lemah, tahu tak? Jadi itu mustahil kerana terhenti kudrat atas iradat pada bicara akal. Ini secara aklinya, kalau dah kehendak pun tak ada kan, syahwat pun tak ada, kalau seorang manusia tu kalau dia tak ada dah badan tubuh lemah, maka dia kudrat nak buat kerja pun tak ada kan, keinginan pun tak ada, nak menikah pun tak ada, tahu tak? Nak buat anak pun tak boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang kudrat dan dia berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala tu bersifat lemah, tidak berkehendak kerana terhenti kudrat atas iradat pada bicara akal. Dan jika ada ia lemah, nescaya tiada menjadi ia akan sesuatu daripada alam. Kalau Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala tak akan dapat menciptakan alam ini, langit, bumi, arasy, kursi dan sebagainya. Dan itu adalah mustahil. Dan yang demikian itu batin dengan musyahadah. Maka sabitlah kudrat, dan apabila sabit kudrat, sabitlah iradat, dan apabila sabit iradat, mustahillah lawannya, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Itu sifat kudrat dan iradat. Kemudian sifat yang ke-9, itu sifat yang ketiga daripada sifat ma'ani. Sifat ke-9, ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Ini zat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat ilmu, mengetahui. Dan iaitu sifat yang maujudah, ini sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang sedia, yakni sedia ada pada zat Allah Ta'ala, sifat qadim, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yakni berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang nyata dengan dia oleh segala perkara atas barang yang ia dengan dia, daripada segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil, atas wajah meliputi atas jalan tafsil, dengan ketiadaan dahulu tersembunyi, maka baginya satu ta'aluk jua, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Maka mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala pada azali akan segala perkara hingga barang yang tiada kesudahan baginya, seperti kamalatnya, yakni kesempurnaan zat Allah Ta'ala, dan segala nafs ahli syurga. Jadi itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, betapa luasnya. Ini Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang wajib. Segala perkara yang wajib maksudnya segala yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala semuanya wajib kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang zat dia. Dan segala perkara yang harus, yakni sekalian mungkinat ini, semua Allah Ta'ala tahu. Langit, bumi, arasy, kursi, hal keadaan dia bagaimana, awal penciptaannya, kesudahannya, semuanya Allah Ta'ala tahu. Dan segala perkara-perkara yang mustahil, yang tak sepatut ada pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Itu semuanya kan, ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semenjak azali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tahu dah semua. Itu ta'aluk sifat ilmu Allah Ta'ala, mengetahui. Dan iaitu sifat yang maujudah, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang nyata dengan dia oleh segala perkara atas barang yang ia dengan dia. Ini yang ia dengan dia tadi, tengok nombor 3 tu, 3 syah nombor kaki, qauluhu, atas barang yang ia dengan dia. Bermula dhamir ia itu kembali kepada segala perkara, dan dhamir dengan dia itu kembali kepada barang yang, dan dikehendaki dengan barang yang itu kelakuan, yakni segala kelakuan, yakni nyata bagi Allah Ta'ala pada sedia kala dengan sifat ilmunya itu oleh segala perkara atas kelakuan yang bersepakai
oleh segala perkara itu. Dengan kelakuan itu pada waqi', artinya pada diri pekerjaan, maka misal demikian itu bahawasanya pada pendapatnya engkau Abdullah kaya, maka jika adalah ia pada waqi'nya itu kaya, nescaya adalah pendapat engkau itu ilmu. Dan jika adalah pada waqi'nya miskin, maka pendapat engkau itu jahil. Itu yang dimaksudkan dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala yang wajib dan yang harus dan yang mustahil atas wajah meliputi atas jalan tafsil dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tanpa tersembunyi sesuatu apa pun. Maka baginya satu ta'aluk jua, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat ilmu tadi tu ada satu ta'aluk jua, iaitu ta'aluknya dinamakan ta'aluk tanjizi qadim. Ini ta'aluk meluluskan. Meluluskan itu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui semenjak sedia kala, semenjak azali lagi, qadim. Maka mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala pada azali akan segala perkara hingga barang yang tiada kesudahan baginya, seperti kamalatnya Ta'ala, yang ini segala yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib, dan segala nafs ahli syurga, yang ini segala yang harus. Berapa bilangan penghuni-penghuni syurga, kan? Berapa banyak jumlah ahli-ahli syurga, orang yang akan masuk syurga. Segala segala nafas-nafas mereka pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu berapa bilangannya. Dan mustahil lawannya iaitu jahil. Mustahil Allah Ta'ala zat dia bersifat dengan sifat jahil, tidak tahu. Jadi apakah dalil menunjukkan bahawa zat Allah Ta'ala itu bersifat ilmu dan tidak jahil? Dan dalil ilmu Allah itu bahawasanya jika adalah ia jahil, nescaya tiada ada ia menghendaki. Kalau Allah Ta'ala jahil, Allah Ta'ala mesti tak ada kehendak. Sebab kalau orang yang jahil ni, dia kalau zat yang jahil, dia mustahil mempunyai kehendak. Ya? Jika ada ia jahil, nescaya tiada ada ia menghendaki. Dan iaitu mustahil, kerana telah sabit menghendakinya. Kerana telah sabit sebelum ni bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Allah Ta'ala mempunyai kehendak. Kalau Allah Ta'ala tak ada kehendak, ya, maknanya Allah Ta'ala tu jahil. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu. Mustahil Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ilmu. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat ilmu, maknanya Allah Ta'ala jahil. Kalau Allah Ta'ala jahil, jika ada ia jahil, nescaya tiada ada ia menghendaki. Kalau Allah Ta'ala itu jahil, Allah Ta'ala berkehendak pun tak ada. Kalau dia tak tahu, dia nak kehendak nak buat apa pun dia tak ada. Tahu tak? Macam kalau orang yang dia tak ada ilmu, kan? Dia tak tahu nak buat bisnes pun tak tahu, apa pun tak tahu, kehendak apa pun tak, cara duit pun tak tahu, kan? Nak kerja apa, kemahiran apa pun tak tahu, jahil. Ilmu pun tak ada, nak kerja apa pun tak boleh. Jadi itu satu mustahil bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan jahil. Kerana kalau Allah Ta'ala jahil, kehendak pun tak ada. Ya? Nescaya tiada ada ia menghendaki. Dan iaitu mustahil kerana telah sabit menghendakinya. Yang ini Allah Ta'ala tu telah disabitkan sebelum dengan sifat iradat. Bahawa Allah Ta'ala tu zat yang berkehendak. Dia ada perintah dia ada kehendak dia, apa yang dia nak atas sesuatu. Dengan dalil yang telah lalu, maka sabitlah ilmu. Dan apabila sabit baginya Ta'ala ilmu, mustahil atasnya jahil. Nak tu cara dia berhujah. Kemudian sifat yang ke-10, iaitu sifat hayat. Artinya hidup.
Sifat hayat artinya hidup, iaitu sifat yang maujudah, sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang sedia, yang ini bersifat qadim, yang berdiri pada zat Allah Taala, yang mengesahkan baginya Taala bahawa bersifat ia dengan ilmu dan lainnya daripada segala sifat. Ini dengan sifat hayat tadi tu nak mengesahkan bahawa Allah Ta'ala tu samping dia wujud, dia juga adalah zat yang hidup. Bila zat itu hidup, barulah dia boleh ada kehendak, dia ada kudrat, dan dia ada ilmu. Jadi itu nak mensabitkan sifat-sifat yang lain tu. Jadi, dan tiada hidup, maknanya yang mengesah pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengesahkan baginya Taala bahawa bersifat ia dengan ilmu dan lainnya daripada segala sifat, dan tiada hidupnya itu dengan roh. Ini Allah Subhanahu Wa Taala zat yang hidup, tapi Allah Taala tidak memerlukan roh. Allah bukanlah roh, ya. Dan tiada hidupnya itu dengan roh, kerana roh adalah makhluk diciptakan, ya. Dan tiada hidupnya itu dengan roh. Macam kita makhluk ni hidup, kita ada roh, baru kita dapat hidup, ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala zat yang hidup, dan hidupnya itu tidak dengan roh. Tiada hidupnya itu dengan roh, maka tiada harus i'tikad, maka tak boleh kita i'tikadkan bahawasanya ada baginya roh. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala ada mempunyai roh, ya, zat dia tidak ada roh, ya, zatnya tidak memerlukan roh, zat Allah Ta'ala tidak bergantung pada roh, ya. Zat Allah Ta'ala adalah hidup tanpa perlu pada roh. Tiada hidupnya itu dengan roh, maka tiada harus i'tikad bahawasanya ada baginya roh. Dan jika roh yang qadim sekalipun, tak boleh kita i'tikadkan, kerana roh adalah makhluk, kan. Roh yang qadim itu tidak ada. Kenapa? Roh yang qadim itu hanya qadim daripada sudut zamani saja. Pada sudut zatinya, Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Taala, dia tidak memerlukan roh. Kalau roh bermakna roh, bermakna rahmat, itu adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat rahmat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah roh, ya. Dan jika roh yang qadim sekalipun dan ia tiada ta'aluk dengan sesuatu, ini sifat hayat itu, sifat hayat zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertakluk dengan sesuatu apa pun. Zat dia hidup sendiri. Tak bergantung dengan roh pun tidak, dengan segala apa-apa makhluk ni pun tak bergantung. Nampak tak? Maksudnya kalau makhluk ni hapus semua pun, kan, Allah Subhanahu Wa Taala kekal hidup. Dan mustahil lawannya, iaitu mati. Zat Allah Subhanahu Wa Taala mustahil mati. Dan apakah dalil bahawa zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat hayat? Dalilnya ialah bahawa, dan dalil hayat Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia mati, tiada kuasa ia, dan tiada menghendaki, dan tiada mengetahui, dan iaitu mustahil. Kerana apa? Kerana telah sabit demikian itu dengan beberapa dalil yang telah terdahulu. Maka sabitlah hayat Allah Ta'ala, dan apabila sabit hayatnya, mustahillah matinya. Itu adalah dalil akli, dan kita nak memberikan hujah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat hayat. Kerana sifat hayat tadi tu nak mensabitkan bahawa zat dia tu, bila sesudah kita sabitkan dengan sifat nafsiah, dia wujud, ya, dan dengan segala sekalian sifat-sifat salbiah, ya, dia sedia ada, ya, kekal, dan bersalahan dengan segala yang baharu, dan zatnya tu memiliki keesaan pada zatnya, pada sifatnya, ya. Jadi nak mengisbatkan segala sifat-sifat tu dan segala sifat-sifat ma'ani yang sebelum ni,
itu dengan sifat qudrat, iradat dan ilmu, maka zat Allah Ta'ala itu perlulah dengan memiliki sifat hidup, sifat hayat. Kerana kalau sifat hidup ni tak ada, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bersifat dengan sifat mati, dan itu adalah sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala mati. Jadi dalil hayat Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia mati, tiada kuasa ia dan tiada menghendaki. Kalau dah mati, tak ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, dia maknanya dia tidak ada kehendak. Bila tidak ada kehendak, maksudnya dia tidak ada pengetahuan. Dan itu adalah mustahil. Kerana telah sabitlah demikian itu dengan beberapa dalil yang telah terdahulu, maka sabitlah hayat Allah Ta'ala, dan apabila telah sabit hayatnya, mustahil matinya. Kemudian sifat ke-11, itu sifat sama', artinya mendengar. Ke-12, basar. Sama' dan basar. Ini sama' dan basar ni pun artinya melihat, dan kedua-dua sifat yang qadimah yang berdiri keduanya pada zat Allah yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap mawjud daripada segala zat dan warna dan suara dan lainnya, dan ta'aluk keduanya ta'aluk inkisyaf, artinya terbuka, tersingkap. Ini sifat sama' dan sifat basar ni, Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala melihat ni, dia mempunyai ta'aluk apa? Dia ta'aluk mengangkat ta'aluk inkisyaf, ini membuka pengetahuan tentang sekalian makhluk-makhluk dia. Ini Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang diucapkan oleh hamba-hamba dia. Allah mendengar, dan Allah Ta'ala melihat hal keadaan mereka. Maksudnya, artinya ke-11 sama, artinya mendengar. Ke-12 basar, artinya melihat. Dan kedua-dua sifat, keduanya dua sifat yang qadimah, yang ini sedia ada pada zat Allah Ta'ala, yang berdiri keduanya pada zat Allah Ta'ala, yang terbuka dengan keduanya, yang ini tersingkap dengan dua sifat tadi tu. Allah Ta'ala menyingkap segala apa yang berlaku, apa yang ada pada makhluk-makhluk ni oleh tiap-tiap mawjud daripada segala zat mereka, tak kira lah yang di darat ke, di udara ke, di lautan ke, di langit ke maupun di bumi ke, oleh tiap-tiap mawjud daripada segala zat dan warna, yang ini Allah Ta'ala melihat hal keadaan mereka, warna mereka ke, berapa besar mereka, saiz mereka ke, dan suara mereka. Ini dengan sifat mendengar tadi, Allah mendengar suara-suara mereka, sama ada suara yang diucapkan dengan jelas dengan lidah ke, ataupun yang diucap dalam hati ke, dan lainnya. Semua perkara yang halus-halus semuanya. Innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati, di dalam dada pun Allah mengetahui. Maksudnya Allah mendengar. Bila Allah kata ud'uni astajib lakum, ini berdoalah padaku, aku menjawab permohonanmu. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar dan Allah mengetahui, melihat hal keadaan hamba-Nya itu berdoa. Dan ta'aluk keduanya ta'aluk inkisyaf, ini ta'aluk kasyaf lah. Allah Ta'ala mengetahui, terbuka baginya Allah Ta'ala tadi tu, dia mengetahui, melihat, mendengar hal keadaan hamba-hamba dia, makhluk-makhluk dia. Artinya terbuka segala ta'aluk ilmu, dan wajib atas kita i'tiqad bahawa inkishaf yang hasil dengan sama' itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan basar. Ini apa yang tersingkap dengan sifat sama' tadi, mendengar tadi itu, dia berbeza dengan apa yang tersingkap dengan sifat basar. Dan inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Menerusi sifat ilmu pun ada inkishaf juga, ada penyingkapan juga. Tetapi penyingkapan daripada sudut sama' berbeza, penyingkapan daripada sudut basar berbeza, penyingkapan daripada sudut ilmu berbeza. Tetapi walaupun tiga-tiga itu memberi faedah penyingkapan, pengetahuan, Allah mendengar, melihat,
hal keadaan sekalian makhluk-makhlukat ini, ya, tapi ianya ada perbezaan di antara satu sama lain. Itu perlu kita iktikadkan. Dan bahawasanya bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu, hakikat yang diserahkan pengetahuannya kepada Allah Ta'ala. Bagaimana hal perbezaan tu, kita serah pengetahuan tu, itu adalah hak Allah Ta'ala. Kita tak layak nak mengetahui tentang penyingkapan-penyingkapan itu. Ya. Dan bagi sama' dan basar itu, tiga ta'aluk. Iaitu ta'aluk tanjizi qadim, dan iaitu ta'aluk keduanya dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya, dan suluhi qadim, dan iaitu ta'aluk keduanya dengan kita dahulu daripada ada kita, dan tanjizi hadis, iaitu ta'aluk keduanya dengan kita kemudian daripada ada kita. Jadi itu adalah ta'aluk bagi sifat sama' dan basar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui sifat ilmu, ya. Allah Ta'ala mendengar sifat sama'. Kemudian Allah Ta'ala melihat sifat basar. Ketiga-tiga sifat ni mempunyai faedah penyingkapan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengetahui, mendengar dan melihat hal keadaan hamba-hamba dia. Ya. Tetapi ada perbezaan di antara satu sama lain. Bentuk-bentuk apa ni, penyingkapan, hasil daripada penyingkapan tadi. Ya. Jadi pengetahuan tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Tiga ta'aluk iaitu ta'aluk tanjizi qadim, dan iaitu ta'aluk keduanya dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya, dan suluhi qadim, dan iaitu ta'aluk keduanya dengan kita dahulu daripada ada kita. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa ni, mendengar dan melihat hal keadaan kita ni, ya. Sebelum apa ni, sebelum kita ni diadakan lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat, ya, hal keadaan kita ni. Dengan daripada ketiadaan tu nak muncul kepada ada tu, semuanya dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kita dahulu daripada ada kita. Dan tanjizi hadis iaitu ta'aluk keduanya dengan kita kemudian daripada ada kita. Ini sesudah kita ada ni pun Allah Ta'ala masih memerhatikan hal keadaan kita dan mendengar apa permohonan-permohonan kita. Itu adalah ta'aluk kesempurnaan sifat mendengar dan melihat Allah Ta'ala ke atas sekalian makhluk-makhluk. Dan mustahil lawannya sama, iaitu tuli. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tuli, tidak mendengar. Dan lawannya basar, iaitu buta. Mustahil Allah Ta'ala tidak melihat. Dan dalil apakah yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat sama' dan basar, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala menyatakan tentang zatnya bersifat dengan sifat mendengar, maha mendengar dan maha melihat. Wa huwas sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha melihat dan maha mendengar dan maha melihat. Artinya, dan ialah yang amat mendengar dan amat melihat. Dan dalil keduanya pula bahawasanya, itu tadi adalah dalil naqli daripada ayat Al-Quran. Dalil aqli pula, keduanya pula bahawasanya jika tiada bersifat ia dengan keduanya, jika Allah Ta'ala tak bersifat sama', tidak bersifat mendengar dan melihat, ya tentu Allah Ta'ala itu akan bersifat dengan sifat tuli dan buta. Ya tak? Jadi, dan dalil keduanya pula bahawasanya jika tiada bersifat ia dengan keduanya, nescaya bersifat dengan tuli dan buta, dan iaitu batil. Kerana keduanya sifat kekurangan. Sifat tuli dan buta tu sifat lemah, sifat kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala mempunyai sifat kekurangan pula. Ya. Kerana keduanya sifat kekurangan, dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil, maka sabitlah baginya Ta'ala sama' dan basar. Dan apabila sabit keduanya, apabila Allah Ta'ala sabit dengan sifat mendengar dan melihat, mustahillah tuli dan buta.
Kemudian sifat yang ke-13 bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat kalam. Ke-13 kalam. Artinya berkata-kata. Allah Ta'ala zat yang berkata-kata. Allah Ta'ala bukanlah zat yang bisu. Ya. Artinya berkata-kata. Dan iaitu sifat yang qadimah, yang sedia kala, sedia ada pada zat Allah Ta'ala. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib dan jaiz dan mustahil. Lagi sunyi daripada huruf dan suara. Yang Allah Ta'ala berkata-kata tanpa huruf dan tanpa suara. Allah Ta'ala kalamnya tanpa huruf dan tanpa suara dan lainnya. Ini Allah Ta'ala berkata-kata tanpa memerlukan mulut maupun lidah, anggota-anggota dan sebagainya. Daripada sekalian sifat kalam yang hadis. Ini sekalian sifat kalam yang hadis, maksud sekalian sifat kalam makhluk ni. Makhluk ni dia nak berkata-kata, makhluk dia ada sifat berkata-kata, tapi sifat berkata-kata yang ada pada makhluk ni dia memerlukan kepada huruf, dia perlu pada suara, dia perlu pada anggota, perlu mulut, perlu lidah. Kalau Allah Ta'ala dia tak perlu pada semua tu. Allah Ta'ala dia berkata-kata, Allah tak perlu pada mulut, Allah tak perlu pada lidah, tak perlu pada kerongkong macam kita nak kena ada tekak, nak kena ada udara keluar masuk baru boleh keluar suara. Dah betul nak kena ada huruf pula, nak sebut makhraj huruf pula. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci daripada sekalian yang tersebut. Kerana laisa kamitslihi syai'. Jadi daripada sekalian sifat kalam yang hadis, Allah Ta'ala tidak demikian. Ke-13 kalam artinya berkata-kata dan iaitu sifat yang qadimah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib dan jaiz dan mustahil, lagi sunyi daripada huruf dan suara dan lainnya. Tengok nombor 1 tu artinya seperti segala baris dan dahulu kemudian. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu pada baris-baris. Macam kita ni nak cakap kena ada baris, nak kena ada titik. Daripada sekalian sifat kalam yang hadis dan takluk ia dengan segala perkara yang tersebut iaitu segala perkara yang tersebut yakni wajib dan jaiz dan yang mustahil seperti ilmu. Tetapi takluk ilmu, takluk inkishaf, yakni takluk menyingkap, takluk membuka, dan takluk kalam pula dia mempunyai takluk yang dinamakan sebagai takluk dilalah. Takluk dilalah tu takluk menunjuk. Artinya menunjuk. Dan takluk kalam dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegah, tanjizi qadim. Jadi sifat kalam itu jika dinisbahkan kepada perintah dan larangan, ianya adalah tanjizi qadim namanya. Takluk tanjizi qadim. Ini Allah Ta'ala meluluskan semenjak azali lagi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun dengan nisbah kepada keduanya, maka tiada disyaratkan pada keduanya ada yang disuruh dan yang tegah. Ini nisbah tanjizi qadim pada suruhan dan tegahan itu ada semenjak azali lagi. Keupayaan tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kalam, nak menyuruh ke, nak melarang ke, itu semenjak azali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah boleh telah meluluskan. Adapun dengan nisbah kepada keduanya, maka tiada disyaratkan, walaupun pada waktu tu semenjak azali tu makhluk ni pun belum ada lagi Allah Ta'ala nak perintahkan. Manusia ni pun belum diciptakan lagi Allah Ta'ala nak bagi larangan. Tapi Allah dah sedia ada dah keupayaan tersebut. Itu maksudnya Allah dah mampu dah memberi perintah dan larangan. Walaupun waktu tu tak ada siapa-siapa yang dia nak perintahkan pun, makhluk belum diciptakan lagi, tapi Allah dah ada dah keupayaan tersebut semenjak azali. Itu maksudnya tanjizi qadim. Adapun dengan nisbah kepada keduanya, maka tiada disyaratkan pada keduanya ada yang disuruh dan yang tegah.
Maka demikian juga artinya tanjizi qadim. Dan jika disyaratkan dia, nescaya adalah ta'aluk kalam pada keduanya suluhi qadim, dahulu daripada ada yang disuruh dan yang ditegah, dan tanjizi hadis kemudian daripada ada keduanya. Dan mustahil lawannya iaitu kalau ha, mustahil lawannya kelu. Ha, mustahil lawannya iaitu kelu. Ini Allah Ta'ala bersifat kalam. Mustahil Allah Ta'ala bersifat kelu. Ha, kalam artinya berkata-kata. Kelu artinya tak boleh nak berkata-kata, bisu lah. Mustahil Allah Ta'ala bisu, kelu. Atau ada huruf. Jadi mustahil kalam Allah Ta'ala itu ada huruf, ada suara atau suara. Dan umpamanya, itu adalah mustahil bagi sifat kalam Allah Ta'ala. Dan umpamanya pada kalamnya yang qadim. Kerana kalam Allah Ta'ala itu kalam yang asal, semenjak azali lagi. Dia tidak memerlukan kepada huruf kerana huruf adalah makhluk. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada suara kerana suara adalah makhluk. Kerana suara dia akan terbit daripada anggota-anggota lidah dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memerlukan anggota lidah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada anggota-anggota. Dan dalil kalam itu firman-Nya Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berkalam Allah Ta'ala dengan Nabi Musa dengan kalamnya. Artinya berkata-kata Allah akan Musa sebagai berkata-kata. Dengan makna menghilang Allah Ta'ala akan hijab daripada Nabi Musa alaihi salam dan memperdengar akan dia akan kalamnya yang qadim. Tiada dengan makna memula Allah Ta'ala akan kalam kemudian diam ia, kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkalam dengan Nabi Musa tu bukan kata ada permulaan ada akhir, tapi Allah Ta'ala singkapkan daripada Nabi Musa itu dia dapat mendengar Allah Ta'ala berkalam tu. Itu yang dimaksudkan. Dan dalil kalam pula bahawasanya jikalau tiada berkata-kata ia, nescaya adalah ia bisu. Dan itu adalah mustahil kerana bisu adalah sifat kekurangan dan iaitu mustahil. Maka sabitlah kalamnya, sabitlah Allah Ta'ala itu dengan sifat berkata-kata, bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Maka sabitlah kalamnya Subhanahu Wa Ta'ala, dan apabila sabit ia, mustahillah lawannya iaitu kelu atau bisu. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud tadi dinamakan sifat nafsiyah. Yang pertama, sifat yang pertama itu sifat wujud dinamakan sifat nafsiyah. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah, nisbah kepada nafs, ini diri dengan makna zat, kerana tiada melazim ia melainkan akan zat. Ini sifat wujud itu adalah untuk merujukkan kepada nafs, wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang lima iaitu kemudiannya itu sifat salbiyah. Kemudian daripadanya sifat salbiyah itu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Ini adalah sifat-sifat salbiyah. Dan makna salab ini, dan makna salab itu nafi, nampak? Salab itu artinya nafi. Macam kalau orang Kristian dipakai salib kan, salib tu cross kan. Jadi salab itu nafi, kerana tiap-tiap satu daripadanya menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Ini dengan sifat salbiah tadi tu menafikan kekurangan bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menafikan penjurupaan makhluk bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah 13 sifat ma'ani
Maka inilah 13 sifat serta segala maka inilah 13 sifat, ini sifat nafsiyah, sifat salbiah dan sifat ma'ani serta segala lawannya dan segala dalilnya yang wajib kita ketahui dengan dia atas jalan tafsil, ini secara huraian terperinci pada qaul yang rajih, ini qaul yang telah disepakati, iaitulah qaul Imam Asy'ari bersalahan bagi qaul qadi. Qaul qadi ni maksudnya huwa Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib Al-Baqilani Al-Makki, ya. Ini dia ada qadi Abu Bakar Baqilani ni dia ada pendapat yang berbeza. Dan Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain juga mempunyai pandangan yang berbeza bahawa segala sifat yang wajib diketahui kan atas jalan tafsil itu 20 sifat dengan ditambahkan sifat ma'nawiyah yang 7. Ini daripada 13 tadi ditambah pula dengan 7 lagi sifat dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah, ya. Yang 13 tadi, pertama sifat nafsiyah, itu sifat wujud. Kemudian 5 sifat salbiyah, qidam maqam mukhalafatuh lil hawadis qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah, dan 7 sifat ma'ani, ya, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, ya. Jadi 13 sifat ni ditambahkan lagi 7, iaitu sifat qadiran, muridan, sami'an, basiran, hayyan, mutakalliman, ya. Jadi itu adalah sifat ma'nawiyah yang 7 dan menjalani atasnya oleh Syekh Sanusi di dalam aqidahnya Matan Ummul Barahin. Itulah yang telah menjadi kesepakatan jumhur, ya. Dan ini qaul ialah yang masyhur sekarang ini, itu yang dinamakan sifat 20. Nampak tak? Jadi 7 lagi perbahasan tu adalah sifat ma'nawiyah. Nanti kita akan sambung perbahasan ni insya-Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.